Cikgu tak pastilah kamu kena dulu ke tak. Sebab awal tahun hari tu kan, sebelum PKP kita sekejap saja kan bersekolah. Tapi cikgu si petang, mungkin tak pernah nampak lah kamu. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita terus pergi pada bahagian pembelajaran untuk hari ini sebaiknya kamu sediakan depan kamu ada alat tulis, ada buku tulis lah. Tuliskan hari dan tarikh hari ini. Okey. Cikgu share screen sekejap. Okay, semua nampak tak paparan di... Okay, nampak Kalau kalau nampak tolong respon jangan senyap je. 3 amal 3 ilmu ni kelas yang cikgu yakinlah kelas di hadapan kelas harapan ni biasa selalu dan juga boleh memberikan respon bila cikgu tanya. Kalau ada belajar dengan cikgu ni, kalau kamu tak faham, kamu boleh buka mic kamu cakap, cikgu saya tak faham cikgu yang ni. Boleh ulang semula tak? Terus kamu buka mic. Jangan senyap je. Kalau kamu just type kat message, cikgu tak perasan sebab tengah mengajar ni cikgu tak tengok sangat message tu. Kalau boleh respon guna mic. Ya, ini tak banyak satu saja cikgu nak dedahkan pada kamu, cikgu nak kongsikan pada kamu. Okey, hari ini apa dia topik pembelajaran kamu? Masih lagi bab 9 garis lurus. Kamu boleh lihatlah pada slide ini ada 9.1 garis lurus. Kemudian di bahagian atas ni ini kita nak lihatlah apakah hubungan antara titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus tersebut. Maksudnya kalau kita bayangkan ada satu garis lurus di mana pada garis lurus tersebut ada titik. Titik itu adakah ia melalui? Adakah cikgu dah bagi tahu awal ni. Adakah titik tersebut berada pada garis lurus pada graf? Tu konsep yang kamu kena pegang hari ini. Jadi kat sini standard pembelajaran kita nak menyiasatlah dan membuat inference sebab tentang hubungan antara titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus. Ingat lagi tak persamaan garis lurus umum yang y sama dengan mx tambah c. Cikgu beritahu ini rumus sangat penting. Rumus inilah, daripada rumus inilah kita akan dapat apa dia? Ini dia. M. Nilai M dan juga nilai C. So M ni apa dia kelas? Ni refresh balik ni. Respon. M ni apa dia? Ingat lagi tak? Hello? Nobody. M ni adalah kecerunan ya. Kalau tak ingat, kena ingat Susah ni kalau tak ingat ni. C ni apa? Ya, pintasan apa cik adik? Dah lupa dah. Ya, pintasan Y, bukan pintasan X. Lupa. Cuti seminggu Raya kan? Makan lemang banyak Okey, tak apa. So, kenalah sentiasa rujuk balik latihan kamu sebelum ni Y sama dengan MX tambah C. M ni kecerunan, C ni adalah pintasan Y. Penting tau. Lepas ni, M dengan C ni memang kamu kena tahu nilainya. Dan persamaan ini juga kamu kena tahu. Kamu dah belajar sebelum ni. Okey. Cikgu proceed pada slide seterusnya Okey. Ni cikgu terus pergi pada contoh tau. Nampak ni. Kita ada graf. Boleh lihatlah pada kamu punya skrin. Paparan skrin. Okey, ini yang merah ini merupakan garis lurus garis lurus pada graf kamu tu lah.
Okey. Ni paksi Y, ini paksi X. Kalau kamu perasan dekat sini, ni ada titik pada garis lurus. Ni titik yang kedua, Q. Titik pertama, P. Kemudian titik yang ketiga, R. Nampak tak? Ada 3 titik kat sini. Kemudian dia bagi apa lagi pada kamu? Ni. X tambah 2Y sama dengan 2 pula dah. Sama dengan 4. Ini persamaan persamaan garis lurus. Ini dia yang merah ni, garis merah ni. Ini persamaan dia. Okey. Sekarang ni cikgu nak tanya seorang, siapa-siapalah cikgu tak kenal lagi. Kalau boleh kamu sebut nama kamu. Cikgu, saya Adi contoh. Saya nak jawab cikgu. Okey, cuba kamu bagi tahu pada cikgu, apakah pintasan Y pada garis lurus ini? Nilai pintasan Y, C tu. Sebelum kita pergi dengan lebih detail. Ingat balik pintasan Y. Berapa nilainya? C, nilai C tu. Ada 22 orang ni. Takkan seorang pun tak boleh cuba. Pintasan Y, ingat tak? Pintasan Y tu dia mesti melalui paksi Y. Bertindih, bersilang pada paksi Y. Itulah nilai C. Dah ada dah, cuma kamu nak ungkapkan sahaja jawapan tersebut. Hello? Dua. Okey, siapa ni No? Norin. Okey, terima kasih Norin. Betul, 2. Ada yang dah nampak. So 2 tu berada di mana ni? Nampak ni? Ni dia. Kan ni garis lurus. Okey, ni garis lurus. Tengok. Garis lurus ni melalui paksi Y. Ni dia, paksi Y kamu. Ni persilangan dia. Nilainya 2. Maksudnya C kamu adalah 2. Ni cikgu buat ulang kaji balik lah. Ada yang ingat? Okey, terima kasih. Tahniah. Okey, jadi hari ni kita nak lihat apa kaitan titik-titik ini. Nampak ni, P, Q, R dengan garis lurus ini. Okey, contoh bagaimana kita nak kaitkan titik-titik ini dengan garis lurus ini. Okey, kita lihat pada persamaan ini. Okey, X tambah 2Y sama dengan 4. Ini adalah persamaan garis lurus merah ni, garis lurus merah ini. Ni persamaan dia Jadi, apa yang kamu kena buat? Kita nak lihat, okey, sama ada titik P, Q dan R ini dia berada pada garis lurus ataupun tidak. Kita akan gunakan persamaan ini. Okey, cikgu akan tulis kat sini. Okey, X tambah 2Y sama dengan 4. Okey, apa yang kamu kena buat adalah kamu kena gantikan ketiga-tiga titik ini dalam persamaan ini. Okey, tak apa, cikgu akan tunjuk. Jangan risau. Okey, yang pertama kita ada titik P. Okey, P ni dia. P. Okey, nilainya 4 dan juga 0. Okey. 4 dan 0 ini adalah nilai bagi apa kelas? 4 ni nilai apa? 0 ni nilai apa? Seorang respon. Puah Chong Cheng ada? Puah. Tak ada. Okey, tak apa. Cikgu open lah soalan ni. Siapa tahu 4 ni nilai apa? 0 ni nilai apa? Okey. Betul. 4 ni adalah nilai X. Tahniah bagus. Kerana tolong respon. Okey, X 4 ni adalah nilai X. 0 ni nilai Y. Okey. Nilai Y. Kena ingatlah. Jangan tertukar. Yang di depan ni mesti X. Yang di belakang ni mesti Y. Sebab apa? Sebab ada yang keliru. Ada yang masih tak ingat, masih tak tahu. Koordinat diberi titik ni, 4 di depan ni X, 0 ni adalah Y. Cikgu sangat-sangat tekankan di sini. Sebab apa? Sebab kita nak gantikan nilai ini dalam persamaan garis lurus ini. Okey,
kamu lihat apa yang cikgu tunjukkan di sini. Okey, so kita akan gantikanlah. Okey, X kamu ni nilainya 4. So cikgu gantikan 4, okey, tambah 2. Okey, Y dia berapa? Kosong. Masukkan. Buat kurungan lah. Biasanya kalau kita ganti nilai, kita letak kurungan lah. Sama dengan 4. Okey. Kemudian, kita selesaikan yang di sebelah kiri ni dahulu. 4 tambah 2 darab kosong. Okey. 4 tambah 2 darab kosong. Kosong bukan 2 jangan tersilap. Sama dengan 4. Okey. 4 tambah kosong. Dapat 4 sama dengan 4. Kamu nampak tak kat sini? Okey, sini cikgu letakkan. Sekejap Okey. Ini di sini 4 di sini ini adalah kiri. 4 ini di sebelah kanan. Nampak kita ada kiri dan kanan. Okey, kalau kamu lihat kat sini, nilai di sebelah kiri adalah sama dengan nilai di sebelah kanan. Okey, maksudnya bila nilai di sebelah kiri ini sama dengan nilai di sebelah kanan ini, nilainya sama, kamu kena faham di sini, maka titik P ini, iaitu 40 ini, dia mesti berada di atas garis lurus. Nampak ni? P kamu ni mesti berada di atas garis lurus bila nilai di sebelah kiri dan sebelah kanan adalah sama. Okey, jelas ke setakat ni? Jelas Okey, sebab lepas ni kamu akan buat tugasan lah biasa cikgu terangkan tugasan lah menanti kamu. Tak banyak, sikit je. Okey. Maksudnya, bila nilai kiri, cikgu ulang sekali lagi, nilai kiri dia sama dengan nilai di sebelah kanan, maksudnya titik kamu ini akan berada di atas garis lurus. Itu konsep dia yang kamu kena pegang untuk hari ini. Okey. Kemudian, kita pergi pada titik yang kedua, Q. Cikgu guna Q berapa nilainya? Q 21 Okey, 21. Kita ada Q 21. Okey, 21. Persamaan dia tadi apa? X tambah 2Y sama dengan 4. Okey. Kita masih lagi menggunakan persamaan yang sama. X tambah 2Y sama dengan 4. Kita akan gunakan, kita masih lagi gunakan persamaan garis lurus yang sama berdasarkan soalan tadi. Okey, sama juga langkahnya. Kita akan gantikan nilai Q ini 2 dan 1 dalam persamaan di bawah ini. Okey, cikgu masukkan Okey, X dia berapa? Kalau boleh kamu tagging lah. 2 ni X, 1 ni adalah Y supaya kamu tidak tertukar. Okey, jadi gantikan sahaja. X ni 2 tambah 2Y. Tulis 2, gantikan nilai Y. Y-nya berapa? 1 kan? Okey, 1 sama dengan 4. Kemudian, selesaikan di sebelah kiri, kamu akan dapat 4 sebelah kiri sama dengan 4 di sebelah kanan. Jadi, kiri dan kanan nilainya sama. Maka, titik Q ini sepatutnya berada pada garis lurus di dalam graf kamu. Tak percaya, kamu lihat kat sini. Ini Q, nampak? Q ni dia berada pada garis lurus dalam graf kamu ini. Itu konsep dia. Kalau nilai di sebelah kiri dan kanan ini adalah sama. Nampak Dah dua dah sama ni. Dan dua-dua titik ini, P dan Q berada pada garis lurus kamu dalam graf. Ini sebab cikgu bagi graf. Kalau cikgu tak bagi graf, kamu kena bayangkanlah. Titik itu mesti berada pada garis lurus. Ini cikgu bagi graf, kamu boleh nampak lah.
Okey, sekarang kita nak lihat pada titik R. Okey, ni R Okey, R dia 1, 2. Okey, 1, 2. Okey, R 1, 2. Tagging siap-siap kat sini. Okey, tagging apa? Ni satu ni X, 2 ini adalah nilai Y. Jadi, cikgu salin dulu persamaan garis lurus graf garis lurus X tambah 2Y sama dengan 4. Jadi, kita akan gantikan juga. Jadi, X nilainya 1 tambah 2. Okey, Y nilainya adalah 2. Gantikan 2. Sama dengan 4. Okey. Okey, jadi kita selesaikan sebelah kiri ini. 1 tambah 2 darab 2. Ni kira lah. Cikgu rasa kelas kamu tak ada masalah pengiraan ni. So, kamu akan dapat 5 5 sama dengan 4. Okey, kalau kamu perhatikan di sini, 5 ini sebelah kiri, 4 ini sebelah kanan. Nilai kiri dan kanan tidak sama. Ni simbol dia. Ini maksudnya tidak samalah. 5 tidak sama dengan 4. Maksudnya bila nilai kiri dan kanan tidak sama, nilai R kamu ini, titik R kamu ini, dia tidak akan berada pada garis lurus pada graf. Kamu lihat pada graf kita. Ni dia. Nampak R kamu ni? Titik dia tidak berada di atas garis lurus kamu dalam graf ini. Itu konsep hari ini yang kamu kena pegang. Bila kamu ganti nilai titik, setiap titik ini, kalau nilai hasil kamu dah selesaikan, nilai di sebelah kiri sama dengan nilai di sebelah kanan, maka titik tersebut dia akan berada pada garis lurus. Tetapi, bila kamu gantikan suatu nilai titik itu, kamu dah selesaikan, kamu dapat nilai kirinya tidak sama dengan nilai kanan di sebelah kanan, maka titik tersebut tidak akan berada pada garis lurus. Nampak titik A ni? Titik A ni tidak berada pada garis lurus. Itu konsep yang kamu kena pegang pada hari inilah. Okey, ada soalan? Tak ada Okey. Kalau tak ada tu mungkin fahamlah. Cikgu anggap macam tu lah Okey. Sekarang nampak. Ini contoh yang kedua, rajah kedua. Kita ada 3 titik juga. Kita ada titik P, kita ada titik Q dan juga titik A. Okey, walaupun dia dah bagi kat sini, kita tahulah, kita boleh nampak. Titik P dan Q ni berada pada garis lurus. Kecuali titik A ini tidak berada pada garis lurus. Cuba kamu selesaikan. Kat sini dia dah bagi dah persamaan dia. Persamaan garis lurus bagi garis lurus merah ini. X tolak Y sama dengan negatif 3. Okey. Di sini kamu dah nampak. Okey, memang P, Q ni berada pada garis lurus. A tidak berada pada garis lurus. Tetapi, cuba kamu kirakan cikgu. Untuk yang pertama, P ni. Okey. Cuba kamu ganti nilai kan. Negatif 2 dengan 1 ini dalam persamaan X tolak Y sama dengan negatif 3. Adakah nilai di sebelah kiri dan kanannya sama bila kamu masukkan negatif 2 dan 1 dalam persamaan garis lurus ini? Cuba kamu buat terlebih dahulu. Okey, gunakan buku tulis kamu tu, tuliskan hari dan tarikh hari ini. Ni persamaan dia ni X tolak Y sama dengan negatif 3. Ini persamaan dia, kita selesaikan yang P dahululah. Negatif 2, 1. Okey, cuba gantikan nilainya. Dapat berapa kiri dan kanan? Kena berhati-hati dengan tanda negatif kan nilai P ni ada negatif 2 kat sini pada X.
Satu ni untuk Wan. Cuba. Ada yang cuba tak? Okay, 1 minit lagi cikgu bagi masa. Okay, dapat berapa? Okay, sebelah kiri dapat -3, sebelah kanan pun dapat -3 . Okay, siapa nama ni? Danish Okay, terima kasih Danish. Dah cuba jawab Okay, -3, kiri -3 sebelah kanan. Okay, yang lain cubalah sepatutnya memang dapat yang inilah. -3 sama dengan -3. Okay, jadi bila sama, titiknya mesti berada di atas garis lurus. Nampak? Titik dia dah berada di atas garis lurus. Okay, yang kedua, Q. Cuba gantikan pula Q. -1 dan 2. Cuba. Danish dah cuba dah. Terima kasih Danish. Tahniah, berjaya. Tulis elok-elok, cantik-cantik dalam buku tulis. Sebab itu adalah kamu punya rujukan tau. Tulis hari, tarikh. Nanti cikgu akan share juga dalam grup kamu ni, slide hari ni. Kamu boleh tulislah tajuk dia nanti. Okay, 1 minit lagi. Mana yang lain ni? Kelas 3 amal ni biasanya aktif ni, kelas pertama ni. Okay, boleh. Siapa ni? Anissa. Okay, Anissa. Apa jawapan kamu, Anissa? Oh, -3 sama dengan -3. Untuk Q ke? Okay. -3 sama dengan -3. Okey Anissa, terima kasih Anissa. Tolong jawab. Yang lain dapat sama tak dengan jawapan Anissa? Okey, sama Okey, sama dapat. Alhamdulillah. Okey, betul. Bila kiri dan kanan nilainya sama, maksudnya titik Q ini juga akan berada di atas garis lurus sepatutnya. Nampak? Ni graf. Okey. Sekarang kita pergi pada titik yang ketiga. Walaupun kat sini kita dah nampak dia tidak berada di atas garis lurus, kita nak buktikan melalui pengiraan. Okey, cuba gantikan juga R 1 dan 3 dalam persamaan garis lurus ini. Siapa tu? Danish Okey, Danish. Laju dia. -2 sama dengan -3. Okey, Danish dah tolong jawab. -2 sama dengan -3. Terima kasih Danish. Yang lain dapat sama tak? Kawan-kawan yang lain. Sama Anissa? Okey. Anissa, siapa lagi? Okey, sama So -2 dengan -3. Kiri dan kanan nilainya tidak sama. Bila tak sama, kamu boleh lihatlah kat sini. Memang dia tidak akan berada di atas garis lurus pada graf. Itu dia pemahaman kamu untuk hari ini. Okey, ada soalan tak? Nak tanya apa-apa ke? Tak kisahlah. Apa-apa saja. Kalau senyap. Ya. Yang mana?
Negatif maksudnya yang mana? Yang ni yang masuk lambat ke? Oh ya, minta maaf sebab saya tak perasan. Okey, tak apa. Cikgu ulang balik berdasarkan soalan ni, tapi ada yang dah nampak lah kat sini. Cikgu ulang sikit lagi. Cikgu ulang semula. Okey, tak apa. Okey, contoh kat sini kita ada x. Sorry. Kita ada x, ni persamaan kita lihat yang atas ni. X tolak y sama dengan negatif 3. Okey. X tolak y sama dengan negatif 3. Okey. Daripada tiga-tiga titik ini, P, Q dan R ini, okey, apa yang kamu kena buat? Apa yang kamu kena faham di sini adalah kita nak buktikan, kita nak tentukan sama ada ketiga-tiga titik ini, adakah ia berada di atas garis lurus merah ini. Walaupun kat sini kita dah tahu, kita dah nampak dia berada di atas garis lurus dan A ni tidak berada di atas garis lurus, tapi kita nak buktikan melalui pengiraan. Bagaimana? Kita akan masukkan nilai contoh yang pertama P ni. P dia nilainya adalah negatif 2 dan 1. Kita akan gantikan P ini dalam persamaan ini. Sebelum itu, kita kena tahulah negatif 2 dengan 1 ni nilai apa. Tagging siap-siap. Yang kat depan ni negatif 2, ini adalah X. Di belakang ni 1 adalah Y. Tu konsep dia. Ini tetap, tak boleh berubah. Tak boleh kamu letak yang kat depan ni Y, dekat belakang ni X. Salah matematik, satu dunia guna konsep yang sama. Okey. Kemudian, apa yang kamu kena buat? Gantikan nilai ini dalam persamaan ini. Okey, X nilainya negatif 2. Tulis negatif 2. Bila kita dah ganti, tak ada lagi lah X. Tolak Y. Y berapa? 1. Masukkan 1. 1. Tulis sama dengan negatif 3. Okey. Kemudian, selesaikan di sebelah kiri ini. Negatif 2 tolak 1. Ini tingkatan 1 nombor nisbah. Operasi aritmetik melibatkan penambahan, penolakan. Negatif 2 tolak negatif 1. Sepatutnya kamu dapat negatif 3 sama dengan negatif 3. Jadi kiri dan kanan ini nilainya sama. Perasan tak? Negatif 3 sebelah kiri, negatif 3 sebelah kanan. Ini ada dua bahagian lah sebelah kiri, sebelah kanan. So bila nilainya sama, maksudnya titik P kamu ini sepatutnya pada graf dia mesti berada pada garis lurus. Ni garis lurus kan? Nampak ni? Titik P tu mesti berada di atas garis lurus. Ni dia. Dia berada di atas garis lurus. Ini yang kita nak buktikan. Bila mana nilai kiri dan kanannya sama. Okey, boleh ikut tak setakat ni? Okey, dah faham Perlu contoh lagi tak? Okey, sebaliknya. Okey, terima kasih respon Okey, sebaliknya. Sekiranya nilai kiri dan kanan ini tidak sama. Cikgu tulis contoh lah. Negatif 2 dengan negatif 3. So, nampak kat sini. Contoh, ini bila kamu dah kira dapat jawapan akhir. Kiri dan negatif 2, kanan negatif 3. So, kiri dan kanan tidak sama. Bila tidak sama, maka titik tersebut dia tidak akan berada di atas garis lurus. Ni dia garis lurus kamu, contoh titik A ni, nampak? Bila kamu kira-kira, contoh dapat negatif 2 kiri, negatif 3 sebelah kanan. Maksudnya, titik R kamu ini dia tidak akan berada di atas garis lurus. Itu konsepnya untuk hari ini. Ada dua benda lah. Cikgu ulang balik, cikgu buat rumusan. Kalau kamu dah kira-kira, kiri dan kanan nilainya sama, maka titik tersebut akan berada di atas garis lurus. Tetapi, sekiranya kamu dah kira-kira, nilai kiri dan kanannya tidak sama, maka titik tersebut tidak akan berada di atas garis lurus. Itu pegangan kamu yang kamu kena pegang sampai bila-bila. Okey, jelas Okey, kalau jelas, untuk hari ini sahaja. Lepas ni cikgu akan bagi tugasan, cikgu akan post dalam grup kamu. 2 sahaja tugasan, ada masa lebih kurang 28 minit untuk kamu selesaikan, kamu salin dalam buku. Nanti kita akan bincangkan di dalam kelas berikutnya. Boleh? Okey, boleh Kalau ada masalah,
saya ada masalah wifi, internet, dan masalah yang lebih teruk lagi, contohnya macam ada kes kawan-kawan kita yang terkena COVID kan. Beritahulah cikgu sebab cikgu tak tahu, cikgu baru masuk ni, cikgu tak kenal kamu ni. Jadi macam mana nak kenal? Kamu kena berhubung dengan cikgu lah. Muka pun cikgu tak tahu. Danish ni yang mana kan? Contohnya Anissa ni yang mana? Cikgu tak pasti, cikgu tak tahu. Kalau boleh PM lah cikgu. Kalau ada masalah, tak faham ke Jadi untuk hari ni, ini sahaja. Terima kasih kerana sudi masuk kelas cikgu untuk hari yang pertama ini. Ramai jugalah yang masuk, 33 Cikgu ucapkan syabas dan tahniah. Kekalkan usaha ini. Sebab kamu kena ingat dengan kes yang agak tinggi sekarang ni, tak meyakinkan kita untuk pergi ke sekolah ataupun kelas secara bersemuka. Cikgu tak pastilah sampai bila kelas PDPR ini. Tapi mana yang ada data, mana yang ada internet kuat tu, tolonglah masuklah kelas. Dapat sikit pun cukuplah. Kan, daripada 10 yang kita belajar, dapat sekurang-kurangnya 1 pun dah memadai. Daripada kamu tak masuk langsung, daripada tak buat apa-apa. Jadi itu saja untuk hari ini. Cikgu sudahi kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Jadi cikgu akan bagi tugasan dalam grup, kamu salin soalan dan cuba selesaikan. Nanti kita akan bincangkan di dalam kelas ya. Jangan risaulah, nanti kita bincang sama-sama. Dan untuk info juga macam Cikgu Aziza bagi tahu sebelum ni, untuk bab 7 dan bab 8 kita terpaksa skip lah. Sebab apa? Sebab bab tersebut dia sebenarnya kaedahnya lebih sesuai sekiranya kita lakukan dalam kelas. Tapi kalaulah kelas kita ini adalah secara PDPR sampai hujung tahun, terpaksalah cikgu fikirkan alternatif bagaimana kita nak belajar bab 7 dan bab 8. Tu utamanya bab 7 lah. Bab 7 ni agak susah sikit sebab dia melibatkan lukisan. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bagi yang baru masuk jangan risau, cikgu dah rekod, nanti cikgu akan sharekan dalam YouTube. Boleh lihatlah pembelajaran pada hari ini. Biasanya cikgu selain daripada buat Google Meet, cikgu akan buat video dan masukkan dalam YouTube. Kamu rujuk dalam YouTube tersebutlah. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, boleh lihat dan cuba. Sama-sama. Sama-sama. Bye-bye. Sama-sama. Bye-bye. Sama-sama. Sama-sama semua. Cikgu tak respon tau dekat mesej. Okey, sama-sama.